Tapi dalam keadaan senang mesti kena tutup. Kalau terdedah jadi tak sah sembahyang. Hak ni cerita lain. Kata dia ni cerita dulu. Ketika susah. Dan Nabi hak ni kepada orang-orang perempuan dikatakan. Siapa yang kata? Bawah tu. Bawah ni siapakah, nombor 393, siapakah yang berkata begitu kepada orang-orang perempuan? Berdasarkan riwayat Abi Dawud dan Baihaqi, orang yang berkata begitu ialah Nabi SAW sendiri. Nabi SAW sendiri. Itu arahan daripada Nabi SAW sendiri. Jadi orang perempuan lambat sikitlah bangunnya daripada sujud itu. Begitu juga arahan Nabi SAW, dia suruh orang lelaki bila sudah semaya duduk dulu di tempat dia tu, masing-masing tempat semaya. Jangan terus bangun. Setengah orang dia kata itulah menunjukkan duduk tu berzikir sekali dengan tu iman. Dah, bukan gitu. Bukan hak tu. Tak ada dalih hak tu. Nabi SAW sebenarnya suruh duduk tu, dia nak suruh orang perempuan tu tubik dulu. Dia sesat dia mau tubik. Tidak jadi duduk tokok-tokok di pintu tu. Bersesok-sesok di pintu tu. Itu tujuan dia lah. Supaya ni lah dia takut nampak. Bukan maknanya orang perempuan ni lebih molek, sebenarnya bangun lambat setelah orang lelaki siap bangun dulu. Bukan gitu. Bukan nak ajar tu. Kerana keadaan yang tertentu. Ini orang kata, orang mengikut kaedahnya, orang panggil waqi'atu hal la umumalah. Waqi'atu hal la umumalah. Peristiwa khusus yang tidak boleh digunakan sebagai kaedah umum. Tak boleh. Jadi kita tak boleh buat kesimpulan daripada hak ni, dan Nabi tak boleh bangunkan dulu. Bermakna orang perempuan ni lebih baik angkat kepala daripada sujud dalam keadaan bila-bila mana pun, dalam keadaan lambat daripada lah. Tidak gitu. Tak boleh buat kesimpulan. Sebab apa? Ini khusus dengan keadaan tu. Supaya juga orang lelaki dia suruh duduk lepas sembahyang. Sebab apa? Nak suruh orang perempuan, sebab sepik masjid kan, pintu dia segala-galanya tidak sempurna. Dalam keadaan tu zaman Nabi, hak masjid, hak besar, hak ni tu kemudian hak zaman dia dulu tak ada gapo. Jadi biar orang perempuan ni tubik dulu. Itu maksudnya. Bukan makna sama-sama. Kalau pintu tu banyak, ikutlah nak tubik sekali pun. Orang lelaki nak tubik dulu pun tak jadi masalah. Kita tak boleh buat kesimpulan hak moleknya kalau dalam masjid ni biar perempuan tubik dulu. Tak boleh. Berdasarkan hadis tu tak boleh. Sebab tidak itu maksud dia. Banyak perkara hak Nabi SAW buat di zaman dia, kita tak boleh ikut lagu tu. Sebab dia khusus dengan keadaan tu. Banyak perkara kalau kita baca dalam hadis ni akan jumpa lah. Dia akan jumpa lah sikit lagi. Misalnya Nabi SAW bersembahyang pakai kasut atas masjid. Pada ke mana? Dia nak pakai kasut gitu kan? Lelaki perempuan pakai kasut. Lepas tu nak sujud lagu mana dah? Nak lipat kaki dah. Wah, kalah dah. Tak apalah bila siapa bak dia tu, anak dia tak boleh pakai, tak boleh turun tu. Tak boleh. Banyak perkara hak dia buat tak boleh tu. Misalnya untuk imam tengah hari sembahyang Zuhur baca derah. Baca derah. Baca Fatihah derah, baca surah derah. Tak boleh tu. Nabi ada buat lagu tu. Sebab dia buat gitu untuk mengajar orang kemudian. Sebab itu tak ada mazhab mana pun kata sembahyang Zuhur baca derah, tak ada. Tapi dalam hadis ada. Sebab tu kita kena faham boleh. Hak dalam hadis tu dia nak royak. Biar orang tahu, bukan baca nama kata baca gol air. Baca Quran tu juga. Baca surah tu jugalah. Dan bukan semua dia buat. Sahabat faham boleh. Ni itu tujuan dia nak ajar kita, nak beritahu kepada kita hak ni yang dia baca. Tu. Hak tak boleh tu. Tak ada sama dia pun tu. Mana faham oleh ahli ilmu Islam ni, ahli ilmu hadis, ahli ilmu tafsir, dia faham oleh agama. Sapa kepada kita oleh. Hak kita duduk buat semaya Zuhur baca Qur'an betul. Lepas tu kalau ada hadis so bercakap, kita faham oleh. Hak skala sebanyak-banyak Nabi duduk semaya tu derah kokoh. Gini. Muka semaya 5 kali sehari kan. Zuhur, asar, nak hari. Hak skala.
Kalau ada, kita kena faham lagu lain, letak di tempatnya. Supaya juga Nabi SAW semaya, tengah-tengah semaya, jalan dia, jalan naik atas mimbar. Tengah semaya duduk atas mimbar. Lepas tu nak sujud dia turun, pergi tempat dia, macam main pula. Sekali kita tengok kan, dia mari dia sujud, dia nak ayat kau lain. Jangan buat lagu tu kalau jadi tu imam. Hadis tu bukan nak suruh tu imam ikut buat lagu tu dah. Kalau buat lagu tu pada tapi kalau tu imam buat sungguh lagu tu, lagu mana? Tak sah ke semai? Sah juga. Sah juga. Cuma tak boleh kata ikut sunnah, tak boleh. Walaupun Nabi buat, ikut sunnah tak boleh. Bukan sunnah, sekadar harus begitu. Sebab ada dalam sunnah sekadar harus. Nak kata sunnah molek buat lagu tu, tak ada siapa dia kata. Dia nak ayat, sekadar nak ayat, jalan dalam semaya, tidak membatalkan semaya sekarang. Yang kedua, tok imam boleh duduk di tempat yang tinggi dalam semaya. Yang ni berbeza, tinggi rendah ni dalam semaya ni tak apa. Makmum kau lebih tinggi lagi, tok imam kau lebih tinggi, tak apa. Tu dia nak ayat. Cukup dah tu, cukup. Bukan sama dia buat lagu tu. Barulah molek. Banyak perkara dalam agama ni, dalam hadis ni yang kita kena faham molek. Kalau tidak, jadi lagu lain lah. Jadi lagu lain. Jangan kamu mengangkat kepala daripada sujud. Daripada sujud. Sebab pada ketika sujud itulah kemungkinan berlaku. Ketika lain tak. Dia tidak kata jangan kamu memberi salam kemudian daripada lelaki. Tak. Jangan kamu rokok dulu daripada. Tak juga. Tidak, tak ada juga. Sebab pada ketika tu masih boleh dikawal pada umumnya. Orang-orang yang bersemayam depan walaupun pakaian dia tu ringkas, dia boleh kawal. Tetapi pada ketika sujud berbeza keadaan. Ada notas itu 394. Hadis ini menggambarkan beberapa perkara. Antaranya ialah satu, orang-orang Islam yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami zaman kesukaran, di mana mereka hanya mempunyai sehelai kain sahaja untuk dipakai. Itu pun bukanlah sempurna, hanya sekadar menutup aurat sahaja. Hak tu banyak dalam hadis kita dapati. Maknanya orang Islam ni tidak senang, ada ketika. Dan Islam ni sesuai. Untuk hak senang, untuk hak susah boleh berlaku. Ada jalan berlaku. Ada harapan berlaku. Tidak serupa setengah-setengah agama yang lain ataupun ajaran yang lain, tidak lagu. Islam sama, dia jaga hak susah, hak senang. Orang dalam keadaan kesukaran, orang dalam keadaan kemewahan, ada berlaku. Kalau dia kata ada kelebihan, buat gini, benda tu orang susah tak boleh buat. Dia akan bagi jalan lain untuk orang susah tu dapat juga benda tu. Dan ada kalanya orang susah tidak buat gitu, dia dapat lebih lagi daripada hak buat. Itu kan harapan tu besar tu. Harapan tu. Misalnya kita kata orang kaya, dia boleh buat kebajikan, dia boleh pergi Mekah banyak kali. Hak susah, hak susah. Adakah tak ada harapan ada dia nak dapat pahala seperti pergi Mekah? Sebab tu kita dapati dalam banyak hadis, dia kata sesiapa yang gini-gini supaya dia pergi buat umrah sikit-sikit sekali. Berapa? Itu nak bagi harapan kepada orang susah. Kalau tidak, kita tak ada harapan lah nak boleh pahala, sabit pergi umrah misalnya. Tak ada. Umur pendek akan berasa kecewa lah apabila tengok orang umur panjang. Nilai Islam dia tidak letak situ. Dia bagi pun pendek umur pun nilai dia tu dia dikira. Misalnya kalau dia dapat malam qadar saja dah, khairun min alfi syahr. Pada dia pendek pun dia ada harapan tu, ada harapan.
Bukan kata tak ada harapan langsung. Kalau pendek umur ada lah. Ada. Kalau panjang umur, boleh jadi dia tak dapat panjang umur, tak kena ke dia. Tu dia cara dah, kita kata jaga dah malam qadar, tapi tak betul lah satu. Boleh jadi, siapa tahu. Banyak benar kat dalam Islam ni, kita berhati dia jaga benda-benda gitu, menyebabkan semua yang masuk Islam ni, apa bentuk, apa keadaannya, kedudukannya, dia akan berasa tenang hati, puas hati. Itu kelebihan. Dan ini adalah ciri satu agama yang benar, agama yang betul, agama yang menjamin kebahagiaan manusia. Itu ciri dia. Kalau tak ada ciri itu, bukan agama yang betul. Misal contoh, walaupun pergi ke lain sikit, kita kata agama lain dia tak cara riba kau gapo kau, dia tak cara. Tu urusan demo, urusan dunia, urusan pemerintahan. Dia tak cara, dia tak ada peraturan. Kau adanya paling tinggi kalau ada cara kau sembahyang, cara kau ibadat, gitu ya. Terhak sangat. Banyaknya kena fikir sendiri. Kalau lagu tu nyanyi banyak kara. Walaupun kita kata benda urusan dunia pun, kita kata tengok selama mana duduk mengamal riba ni, selama mana lama tak nampak riba tu tak boleh. Padahal dia ekonomi saja, pakar-pakar keuangan saja, tak nampak. Lama-lama mari tu kapitalis dengan cara dia, semua nak riba berlaku, semua riba. Ni dia mari pula perang lawan melawan, mati seramai mana, balas sebanyak mana, perang, kena buat negeri, lari sana sini, nak sosialis misalnya suatu ketika dah. Ni manusia sebab serah pada manusia, nyanyi pada manusia. Patutkah Tuhan serah manusia di lagu tu? Sedangkan hak betulnya memang teranyai manusia tu kerana riba. Tapi tak ada apa. Hak ni mari pula, dia melampau pula. Dia kata tak ada hak milik peribadi, tak ada sosialis. Buat tak ada hak milik peribadi, jadi lagu tu ni. Dah tak ada hak nak harta sebanyak mana pun. Dia balah pula sama dia. Hak tu pun tak betul juga. Tengok, kalau surah kepada manusia, selama mana nak surah kepada manusia? Patut kau Tuhan agama tu lah, Tuhan yang menghantarkan agama tu, lak manusia ni terumbang ambing, orang kata meraba-raba dalam urusan dunia. Tak cara kau urusan mati, pahala, dosa gapo tu tak nampak. Tu hak dunia, tengok tak nampak. Lepas tu dia sendiri nampak, setelah sekian lama menderita, susah, balah, seksa, teranyaya manusia, jadi papa ke dana, tak ada rumah, ada rumah kena lelong kobeng sebanyak mana. Asalnya putih 3,000 je, jadi berapa puluh ribu. Ni tak amat tu. Lepas tu lagu mana? Rapahlah tanah dia, rumah dia, kena tubik selas pinggir, seramah mana dalam dunia. Tak ada terfikir, tak ada terfikir semacam. Lepas tu mari melampau pula, alah gitu pula. Tengok, sebab tu kita kata Islam royak selalu, bukan hak akhirat saja dia royak, hak dunia. Dia tahu dah manusia tak siapa situ nak fikir. Manusia tu fikir lagu mana? Aku beri pitih ke dia, aku dapat bunga apa, patutlah. Moga aku tak boleh nak menega pitih tu. Kalau aku menega kan untung berapa banyak, tu pemujur tu, berapa peratus dia tu, kata dia. Boleh juga ke dia buat menega. Tapi pitih kita sudah jam, dia guna selama mana. Takkan kita tak patut dapat lebih sikit banyak. Tengok, logik juga kan. Sebab tu yang jadi duduk berpanjangan tu, sebab ada logik juga, sikit sebanyak. Tapi pokok dia tak fikir. Dia tak fikir. Kenapa dia tak fikir? Kalau hangus pitih tu, duduk dengan demo, muncul demo bui kau kan. Tidak hangus pitih tu. Kalau hangus pitih tu duduk dengan demo dah. Demo kata mesti kalau duduk dengan demo mesti jadi berkembang, kau untung. Tak mesti. Mana demo tahu mesti? Kalau hangus, misalnya kita kata, habislah, tak ada lah pitih tu. Kalau kena curi, misalnya, tak ada lah pitih tu.